Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam PDPR Bahasa Melayu Tingkatan 5 dan hari ini kita akan belajar kepada menulis dan standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 3.3.1. Tema kita pada hari ini adalah tema 2 iaitu tema sukan dan rekreasi dan standard kandungan kita pada hari ini adalah 3.3 iaitu menulis untuk melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan, sementara standard pembelajaran kita ialah 3.3.1 iaitu menulis untuk melengkapkan maklumat dengan membuat pertimbangan yang relevan dalam pelbagai bahan. Manakala objektif pengajaran kita pada hari ini ialah pertama, murid dapat melengkapkan maklumat tentang aktiviti mencandat sotong dengan membuat pertimbangan yang relevan berdasarkan catatan buku log. Hari ini kita akan melengkapkan maklumat tentang aktiviti mencandat sotong. Itu salah satu daripada aktiviti sukan dan rekreasi. Yang kedua ialah murid dapat menulis karangan jenis pengalaman tentang aktiviti mencandat sotong berdasarkan catatan ringkas. Jadi ini dua objektif yang perlu dicapai dalam PDP pada hari ini. Sebagai industri set, sebagai set induksi, saya akan tayangkan video tentang aktiviti mencandat sotong. Jadi kamu tonton video ini. Ni yang ditunggu-tunggu. Apa lagi kalau dah datang ke Terengganu? Sekarang ni tengah musim tau. Yang kami maksudkan adalah Pesta Mencandat Sotong. Awak perlu tahu ya, musim mencandat yang tepat iaitu bermula dari bulan April, Mei dan Jun. Nampak tak orang KL kalau dapat peluang nak pergi mencandat ni? Tamak bukan main. Bukan sahaja nak mencandat, nak memancing sekali kalau boleh semua hidupan laut nak ditangkapnya. Sekali lagi, terima kasih kepada Adun Pemaisuri Datuk Muhammad Judin Syafi yang sangat sporting memberi tajaan kepada kami. Terima kasih Daun Keladi, next year sponsor lagi. Ni first time ke apa? Ni dah banyak kali lah. 2 minggu lepas ada pergi juga. So, yang minggu lepas hasilnya macam mana? Hasilnya kurang memberasangkan. So, expected kali ni? Kali ni agak boleh banyak lah. Kalau nak tahu, kami dari JT Mangkuk di daerah Setiu, yang cantik lagi tenang ni, menuju ke perairan di Pulau Redang. Satu lagi tips, kalau nak mencandat, perlu dapatkan tekong yang mahir. Jadi maknanya carilah orang tempatan di sini. Sekarang kita dah nak masuk ke kawasan laut. Pada masa sama, kita kena sediakan kita punya joran sebab nanti kalau dah gelap nak sediakan joran tak nampak. Mula-mula memanglah excited sangat. Bagi yang dah biasa mungkin okey, tapi kalau yang pertama kali, rasakanlah nak merasa sangat kan mencandat kan. Malam pertama cuaca agak kurang baik, maka tak berapa banyak sotong yang berjaya dinaikkan. Kalau ada pun ramai-ramai ni ada yang setakat dapat lesen-lesen je. Jangan marah. Agak. Oh no. Wait. My first sotong. Dah kena tembak dah dengan dakwah hitam dia. So kita try yang second one pula. Yes, betul. Yang ketiga. Hasil candat sotong pada malam kedua, lebih hebat orang kata. Bukan saja makin menjadi-jadi, yang memancing pun turut berjaya menaikkan ikan. Ikan seperti kerisi, gelama, kerapu pun ada. Ni kalau kat pasar, sebakul ni RM2 lah. Ya. Bolehlah masak celup tepung kau, buat kicap kau, kari kau. Sotong pun dapat yang bersaiz besar macam gergasi. Kira-kira malam tu saja lebih 50 kg sotong dapat dinaikkan. Kira lumayan lah ya.
Terutama yang ramai-ramai ni masih kategori beginners. Lepas tu, kita orang apa lagi? Masaklah sotong ni untuk makan malam. Freshnya sambal sotong ni sedap. Memang puas hati, betul. Di penghujung aktiviti ni, kami bagikan hasil tangkapan. Jadi, siapa-siapa yang nak merasa pengalaman mencandat, silalah datang ke Terengganu. Okey, apa yang berlaku sekarang adalah pembahagian hasil-hasil tangkapan yang kita tangkap selama 2 malam. Rasai pengalaman menarik anda bermula di sini. Negeri cantik, budaya menarik dan insya-Allah orangnya pun baik-baik. Inilah ya sedikit gambaran tentang aktiviti mencandat sotong. Jadi saya harap bagi kita yang tak pernah aktiviti mencandat sotong sempena ni boleh menonton video ini, kita dapat gambaran bagaimana aktiviti mencandat sotong ini dilakukan ya. Setelah menonton tayangan video tadi, kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya, itu aktiviti melengkapkan maklumat yang berkaitan dengan aktiviti mencandat sotong ya. Jadi ini ialah maklumat yang perlu kamu lengkapkan berdasarkan arahan dalam buku teks pada halaman 24 ya. Tajuknya ialah pengalaman itu guru terbaik. Senarionya ialah ketika mengemas bilik bacaan keluarga, Zayan terjumpa sebuah buku log berwarna-warni yang sangat menarik milik abang sulungnya. Dia meminta izin daripada abangnya untuk membaca catatan yang terdapat dalam buku log tersebut. Oleh sebab tertarik dengan catatan tentang aktiviti mencandat sotong, Zayan menyimpan hasrat untuk mencandat sotong bersama-sama kawan-kawannya. Jadi maklumat yang perlu kamu lengkapkan daripada buku log ni nanti ialah maklumat di mana ya abang sulung Zayan ni mencandat sotong, kemudian mengapa dia mencandat sotong, bila dia mencandat sotong, bagaimana dia mencandat sotong, kemudian berapa orang ya yang menyertai aktiviti mencandat sotong bersama-sama dengan abang Zayan, berapa kos untuk dia menyertai aktiviti mencandat sotong dan apa keperluan untuk mencandat sotong. Jadi maklumat-maklumat ini perlu kamu cari daripada buku log abang Zayan. Inilah catatan dalam buku log abang sulung Zayan, pengalaman pertama mencandat sotong di Terengganu. Jadi kamu baca catatan-catatan ringkas ini ya. Kita dapati bahawa tarikh catatan ini bermula dari 2 Februari ya. Ada maklumat itu untuk 2 Februari, Kelab Star mengajukan aktiviti mencandat sotong di perairan Terengganu pada bulan Mei nanti. Kenapa kena sediakan awal? Kerana aktiviti mencandat sotong ni perlu dibuat tempahan ya. Jadi catatan kedua sangat teruja untuk menyertai aktiviti ini kerana antara aktiviti yang mahu dilakukan jika berkesempatan melawat ke Terengganu. Kemudian catatan pada 24 April, pergi ke kedai peralatan mancing untuk membeli peralatan mencandat seperti joran, tali pancing dan umpan tiruan ataupun candat. Mana candat ni nama untuk atau istilah untuk umpan tiruan bila kita nak mencandat sotong ya. Okay, pergi ke farmasi mencari pil tahan mabuk. Sebab ni biasa orang tak tahan mabuk, kena sediakan pil tahan mabuk. Maksudnya bila mabuk laut ya. Okay, 29 April mengemas pakaian dan keperluan untuk perjalanan ke Terengganu. Rasa tidak sabar sangat. 30 April bertolak ke Terengganu menaiki bas persiaran sampai di hotel penginapan lalu daftar masuk. Hadiri taklimat untuk aktiviti mencandat sotong esok. Okay, 1 Mei bertolak dari Jeti pukul 3 petang menaiki bot seramai 15 orang selama 2 jam sebelum berlabuh di lokasi mencandat. Laut tenang dan cuaca pun terang. Harga pakej mencandat ini pelbagai untuk saiz bot dan komisi penumpang ya. Jadi syarikat yang menawarkan pakej ini menawarkan beberapa pakej ya. Contohnya pakej 1 untuk bot yang bersaiz maksimum untuk 8 orang, harganya RM1,130 Malaysia Sementara untuk pakej kedua untuk bot yang maksimum 10 orang penumpang berharga RM1,350 Malaysia. Pakej ketiga bot maksimum 15 orang
harganya RM1,750 Malaysia. Jadi ada 3 package. Jadi bila kau nak lengkapkan maklumat yang disertai oleh package yang disertai oleh Abang Sulong Zayan, kena tengok package yang mana satu sesuaikan dengan kapasiti dalam bot yang dinaiki oleh Abang Sulong Zayan ya. Okay, tekong mula memasang lampu sitabot untuk menarik perhatian sotong. Mula mencadat sambil dibimbing oleh tekong bot tu Pak Dol. Dia memberikan nasihat mengenai cara-cara mencandat dan cara-cara mengikat umpan ya. Pak Dol beritahu cara mencandat sotong adalah dengan mengunjun candat sehingga ke dasar laut. Batu ladung atau candat twist yang digunakan sebagai pemberat dibiarkan di dasar. Jika tali pancing dihenjutkan dengan cara mengendur dan menegangkannya. Bila terasa sesuatu agak yang berat, tarik atau gulung tali secara sederhana. Maknanya bila seberat tu mungkin ada sotong atau tersangkut pada candat. Okay, tangkapan pertama dipolis setelah 30 minit menunggu. Wah, saiz sotong boleh tahan besarnya. Mata seberat tidur sekejap. 2 Mei, 7 pagi, bertolak balik ke JT, badan terasa letih, masuk ke hotel, mandi dan berehat. Inilah catatan buku log dalam buku log Abang Sulong Zayan. Jadi daripada maklumat ni kamu cari untuk melengkapkan maklumat yang perlu kamu lengkapkan daripada aktiviti pada halaman 24 dalam buku teks ya. Aktiviti seterusnya ialah menulis karangan jenis pengalaman. Jadi karangan ini ialah karangan pengalaman ya. Jadi tadi kamu telah pun melihat catatan buku log Abang Zayan. Jadi itu hanya catatan ya. Tapi untuk aktiviti kedua ni saya hendak kamu menghasilkan karangan berdasarkan catatan-catatan yang ditulis oleh penulis ini ya tentang aktiviti mencadat sotong. Ini dalam pesurat 25 dalam buku teks ya. Di arahannya ialah tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 150 hingga 200 kata perkataan tentang pengalaman mencandat sotong berdasarkan catatan di bawah ya. Jadi kalau kurang jelas catatannya ada 6 catatan ringkas tentang pengalaman mencandat sotong. Jadi kamu boleh rujuk dalam buku teks nantilah ya. Ada 6 catatan ringkas ini. Jadi inilah kata kunci sahaja. Jadi kamu kena kembangkan karangan ini supaya menjadi satu pengalaman yang menarik. Contohnya macam apa yang diterangkan oleh pengulas dalam video tadi. Kamu boleh jadikan sebagai panduan untuk menuliskan sebuah karangan yang menceritakan tentang pengalaman ya. Itulah saja PDPR kita pada hari ini. Jadi itu ada 2 aktiviti. Yang pertama ialah kamu dikendaki melengkapkan maklumat berdasarkan catatan dalam buku log Abang Zayan berkaitan dengan aktiviti mencandat sotong. Seterusnya aktiviti kedua ialah tugasan yang kedua ialah kamu dikendaki menulis sebuah karangan tentang pengalaman mencandat sotong berdasarkan catatan-catatan ringkas yang terdapat dalam buku teks pada halaman 25. Ini saya harap kamu akan menghasilkan satu karangan jenis pengalaman yang menarik ya. Jadi sebelum saya mengundur diri daripada PDPR Alam Maya pada kali ini, saya ucapkan selamat belajar dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menyertai aktiviti